Ya, muziumku warisanku. Baru tadi lihat daripada paparan sementara tadi, sudah tadi rasa untuk mengunjungi galeri Muzium. berkenaan. Tapi namun begitu, inilah yang akan kita bawakannya mengenai dengan Muzium Alat Kebesaran Diraja secara terperinci dan juga Betul. jelas. Jadi kita ada tetamu undangan kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah kita bersama dengan iaitu Yang Mulia Pengiran Hajah Mahani binti Pengiran Haji Ahmad, Timbalan Pengarah Muzium-Muzium, dan juga bersama kita iaitu Yang Mulia Dayang Jahrani binti Haji Abbas, Pegawai Muzium Muzium Alat Kebesaran Diraja. Assalamualaikum Pengiran dan juga Puan. Baik, alhamdulillah. Untuk pagi ini kita akan menyentuh ya sedikit sebanyak mengenai Muzium Alat Kebesaran Diraja. Jadi mungkin dapat dikongsikan oleh Pengiran sendiri mengenai mengapa sebetulnya Muzium Alat Kebesaran ini ditubuhkan. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Terlebih dahulu, lebih baiklah kita ni mengetahui dulu Muzium Alat Kebesaran Diraja ini sebelumnya dikenali sebagai Muzium Peringatan Churchill, iaitu yang dibuka rasmi pada tahun 1972. Namun begitu, bangunan ini telah diangkat iaitu atau dirasmikan lagi sebagai bangunan alat kebesaran diraja pada 30 September 1992 dan kemudiannya dinaik taraf lagi kepada Muzium Alat Kebesaran Diraja, iaitu kita ni melihat sempena Jubli Emas ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, iaitu pada 1 Disember 2017. Jadi adapun kalau kita melihat kenapa muzium ini ditubuhkan, mungkin yang tertanya adalah sebagai salah satu iaitu mendukung falsafah Melayu Islam Beraja. Dan kedua, kita akan memperlihatkan kepada warisan kita, iaitu khususnya bagi rakyat dan penduduk di negara Brunei ini, apa kepentingan sebenarnya alat-alat kebesaran diraja ini kepada institusi beraja dari segi MIB tadi. Ya. Jadi bila Pengiran mengatakan kepentingan alat-alat kebesaran diraja ini, jadi mungkin ada penonton ingin mengetahui lebih jelas lagi mengenai dengan kepentingan berkenaan itu kepentingan alat-alat kebesaran diraja ini. Silakan. Okey. Kalau kita melihat kepentingan alat-alat kebesaran diraja itu, kita melihat secara ataupun sejarah kita melihat sejarah kepentingannya adalah memanglah alat kebesaran ini dipakai oleh sultan, bukannya pembesar, memang dikhususkan untuk sultan. Jadi kita melihat bahawa apabila sudah alat kebesaran ini dipakai bagi pemerintah, maka itu adalah melambangkan kepada kedaulatan, iaitu kedaulatan bagi pemerintah, bahawa apabila naik taraf ataupun yang kita dipuspakan atau dimahkotakan untuk dilantik menjadi sebagai ketua negara atau ketua pemimpin, maka hendaklah membawa bersama adalah alat-alat kebesaran seperti mahkota dan sebagainya. Dan di sini kita melihat bahawa kepentingan alat kebesaran itu ada sebagai lambang yang kata ni diri bagi penguasa itu sendiri. Di situ. Jadi alat kebesaran ini bukan digunakan sesuka hati. Jadi apabila nyata ni ada yang memakai coba-coba, yang kata ni ketulahan, tulah. Di sini adalah kita melihat bahawa memang apabila alat kebesaran ini dipakai, maka ada masanya yang kata ni event-event atau peristiwa-peristiwa yang akan kita ingati. Seperti hari perpuspaan, yang kita ni melihat waktu ia dimahkotakan dan sebagainya. Baik, dan juga mungkin dapat dikongsikan daripada Pengiran ataupun juga kepada Puan Jahrani mengenai kita ni di negara Brunei Darussalam adalah hanya negara yang menggunakan konsep Melayu Islam Beraja. Jadi mungkin dapat dikongsikan signifikan bagi alat-alat kebesaran diraja ini kepada konsep berkenaan. Okey, apabila kita menyentuh MIB, maka kita perlu merujuk iaitu 600 tahun yang lalu, iaitu apabila Sultan Muhammad Shah ataupun sebelumnya dikenali Awang Alat Bertata memeluk agama Islam pada 1368, di sanalah konsep Kesultanan Melayu Islam Beraja itu bermula, iaitu apabila Baginda berkahwin dengan Puteri Johor. Apabila Baginda berkahwin dengan Puteri Johor, secara tidak langsung Raja Johor sendiri telah menganugerahkan Baginda alat-alat kebesaran diraja
iaitu seperti Naubat Negara dan Genta Alamat, dan juga dianugerahkan beberapa wilayah, iaitu 5 wilayah. Kita melihat daripada Sarimba, Sadong, Sarawak dan begitulah seterusnya. Di sini kita melihat apabila ada penganugerahan daripada raja luar, kita melihat bahawa Brunei itu diiktiraf sebagai negara yang bertaulat dan berwibawa. Di sinilah kita melihat bahawa institusi Melayu Islam Beraja itu bukan satu konsep semata-mata, tetapi ia adalah mendukung bahawa Melayu memanglah sultan yang dipilih berbangsa Melayu. Islam adalah akhirnya menjadi agama Islam apabila Sultan Awang Alat Bertata memulai agama Islam dan diiktiraf, dan beraja itu daripada institusi beraja. Dan apabila kita menyentuh beraja ini secara tidak langsung akan mengaitkan tentang alat-alat kebesaran diraja. Ya, di sini. Itu antara yang perlu kita ketahui. Tapi juga kita ingin mengetahui mengenai dengan motif yang terdapat dalam Museum Alat Kebesaran Diraja. Mungkin Yang Mulia ada yang Zafrani boleh menjelaskan mengenai dengan perkara-perkara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Reka bentuk bangunan alat kebesaran diraja menggabungkan ciri-ciri konsep Melayu Islam Beraja dan telah menjadi salah satu mercu tanda di Bandar Seri Begawan, Ibu Negeri Negara Brunei Darussalam. Jadi reka bentuk ini mendapat inspirasi dari konteks tapak dan bangunan yang sedia ada, iaitu Museum Peringatan Churchill. Ia bukanlah satu objek tersendiri, tetapi bangunan yang berkaitan dengan pemandangan jalan dan persekitarannya. Kompleks bangunan yang simbolik dan tersegam ini bukan sahaja dapat dilihat ramai, tetapi juga apabila dimasuki dan dijelajah ke dalamnya merupakan satu pengalaman. Jadi di kawasan Galeri Pameran Alat Kebesaran Diraja dalam Adat Istiadat Perpuspaan tahun 1968, kita dapat melihat di sekeliling tepi kubah terdapat 13 set perhiasan diraja, iaitu payung ubur-ubur, ambal, tunggul kawan dan dadap. Adalah merupakan satu rangkaian 4 macam alat perhiasan yang dipacakkan di kanan dan kiri bibir pemanjangan. Jadi di atas atap pemanjangan, sementara itu replika taming di bahagian siling kubah dan ukiran kaca motif taming di pintu hadapan melambangkan pengawal dan perlindungan kepada usungan diraja. Ya, itulah. Dan Museum Alat Kebesaran Diraja ada mempunyai sebahagiannya mempamerkan alat-alat kebesaran diraja yang diwarisi sejak turun-temurun zaman sebagai melambang kebesaran kerajaan negara Brunei Darussalam. Baiklah, itu antara pengurusan bersama amat penting untuk kita ketahui sebetulnya motif yang terdapat dalam Museum Alat Kebesaran Diraja ini. Dan untuk selanjutnya sambil-sambil kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini mengenai isi kandungan galeri-galeri di Museum Alat Kebesaran Diraja. Insya-Allah pada pagi ini juga akan kami berikan kepada Auda gambaran, sisipan gambaran untuk Auda menyaksikan lebih lanjut mengenai apa yang dibincangkan mengenai isi kandungan galeri-galeri di Museum Alat Kebesaran Diraja ini. Silakan. Museum Alat Kebesaran Diraja mempunyai 4 buah galeri pameran, iaitu Galeri Pameran Alat Kebesaran Diraja semasa Istiadat Perpuspaan pada tahun 1968, Galeri Pameran Diraja, Galeri Pameran Jubli Perak dan Galeri Pameran Jubli Emas, iaitu 5 dekat di atas tahta kerajaan. Ya. Jadi kalau kita dapat menyaksikan bersama di kaca TV Auda sekarang ini, mungkin kepada pengiran ataupun juga Puan Jahrani mungkin dapat dikongsikan gambaran ataupun apakah sebenarnya di dalam gambar ini. Ini ialah usungan diraja yang digunakan semasa Istiadat Perpuspaan pada tahun 1968, dan usungan diraja ini juga pernah digunakan oleh Kebawah Duli Baginda Queen Elizabeth II semasa Baginda melawat ke Brunei pada tahun 1972. Ini satu sejarah yang dikongsikan bersama. Dan untuk seterusnya, Puan? Ini adalah 6 lembing kerajaan dan 6 taming, dan 8 lembing perak dan 8 taming, dan 8 lembing tembaga dan 8 taming. Yang ini 4 pedang kerajaan dan 4 perisai. Dan selanjutnya yang ini yang tadi reka bentuk di atas siling. Ya.
Jadi kepada Auda yang akan menghadiri ke Muzium Alat Kebesaran Diraja, jangan cuma melihat di depan saja. Jadi cuba lihat di atas itu. Mungkin ada arkitek ataupun benda yang boleh kita ni saksikan bersama. Antaranya tadi telah pun dikongsikan oleh Puan ya. Dan untuk seterusnya Puan. Dan ini pula adalah 16 tombak benderangan. Dan untuk selanjutnya pula. Ya, ini adalah kawasan galeri pameran alat kebesaran diraja. Ya. Baik, di bahagian adakah ia di berhampiran dengan pintu masuk ya? Ya, berhampiran. Apabila kita memasuki Muzium Alat Kebesaran Diraja, kita akan melihat pertama kali usungan diraja yang ya. Di kawasan ini juga kita dapat mengambil gambar untuk kenang-kenangan. Boleh diberi peluang untuk bergambar. Dan untuk selanjutnya, mungkin kalau kebiasaan kita ni dipikir payung saja ni. Tapi mungkin apa signifikannya? Ini adalah payung berwarna, ada mempunyai 8 warna kuning, 8 putih, 8 hijau, 8 hitam dan 8 merah. Ya. Jadi itu ya sebenarnya di antaranya ya yang dapat kita saksikan. Dan kalau melalui buku yang dibawakan pada hari ini, adakah buku ini boleh kita ni dapati di toko-toko buku ataupun macam mana, ataupun dia memang hanya ada di Muzium Alat Kebesaran Diraja? Okey. Adapun buku ini adalah merupakan coffee table yang katanya sebagai rujukan kepada yang ingin berminat membuat rujukan ini sebagai sumber penyelidikan, ingin mengetahui apakah kandungan-kandungan yang ada di galeri tersebut. Itu dia. Jadi secara ringkasnya, hasrat dan strategi Muzium Alat Kebesaran Diraja kepada masyarakat. Jadi siapa yang menjawab? Okey, memanglah sudah setentunya apabila sebuah muzium itu dibuka, tidak lain tidak buka, hasrat bagi Jabatan Muzium adalah untuk menguar-uarkan ataupun mempromosikan apa yang ada di dalam muzium ini dan apa kepentingannya kepada warisan negara ataupun juga untuk penuntut tersebut. Kadang-kadang kita melihat bahawa apa yang terdapat di dalam galeri itu ada tercatat ataupun dipelajari di sekolah-sekolah. Jadi ini merupakan salah sebagai nilai tambah bagi pembelajaran anak-anak sekolah tersebut. Di sinilah kita perlu mengetahui bagaimana perjalanan sejarah negara kita bermula daripada awal iaitu 600 tahun yang lalu hingga membawa sekarang. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku itu boleh kita saksikan dengan adanya benda-benda tersebut walaupun kita tidak hadir pada zaman dahulu. Betul. Jadi alhamdulillah ya, jelas dengan segmen yang kita bawakan pada hari ini, segmen Muzium Kewarisanku, Muzium Alat Kebesaran Diraja. Jadi itu yang dapat kita ketahui. Dan untuk sebagai tambahan, kalau mengunjungi di sana, waktunya dan bila sebenarnya yang boleh untuk dikunjungi? Muzium Alat Kebesaran dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat ditutup dan waktunya pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Pukul 5 petang. Okey. Itu yang dapat dikongsikan kepada insya-Allah. Jadi kita akan dapat kita ni kunjungi bersama dengan kru-kru kamera. Penggambaran. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Pangeran Hajah Mahani binti Pangeran Haji Ahmad, Timbalan Pengarah Muzium-Muzium, juga kepada Dayang Jahrani binti Haji Abbas, Pegawai Muzium Alat Kebesaran Diraja kerana bersedia untuk mengongsikan bagi segmen Muzium Kewarisanku ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.